Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Malaysia. I don't kawan, kalau kawan ajak saya letakkan disposable money, duit lebih lah bagi. You don't ask me saham Malaysia. I really don't follow. Asia ke, Top Glove ke. Of course saya baca news ya. Tapi you don't ask me about saham Malaysia. I don't know. Saya kata saya tak tahu. I stop saham Malaysia tahun tak stop totally, tapi tahun 97 saya stop trading dia. 90 tahun 2000 saya kalau kawan melabur dan dia saya tahu dia macam mana. I mean analisa dia sama dengan saya. So saya pun masuk sama lah, tapi I don't really hold dia. I don't really hold sampai 5 tahun. I hold 3 tahun keluar. Saya tak trade saham. Saya melabur saham. I don't trade saham. Saya melabur saham. So if you ask me apa counter nak beli hari ni, I don't know. Sebab kalau saya beli hari ni, saya keluar 3 tahun ataupun 5 tahun. Sebab saya nak dividen dia. Saya nak bukannya tengok price of course, tapi saya nak dividen dia. Faham? Okey, balik kepada cerita ni. Pernah tak nampak yang macam cerita macam ni? Dia layer, TP semua, kalau gold ataupun TP 5p, 10p, 3p. Selalu nampak macam ni? Biasa tak nampak? Yang macam ni kan? Soalan saya, stop loss dia berapa pip? Kalau dia TP 3p? Yap. Stop loss dia berapa pip? 20 pip. Tu lah. TP dia 3 pip. Kalau jadi, okey. Tak jadi, habis. Yes, kita boleh gunakan margin. Maksudnya kita letakkan margin. You want to do this, ada cara dia. Seperti saya sebut tadi, you divide your account. Dan anda gunakan duit lebih saja untuk buat kerja tu. Jangan guna duit main anda. Boleh buat cara tu, tapi I don't really fathom ataupun faham why you need to layer it. Itu kecuali dia ada setup baru. So maybe teknik masing-masing lah. Tapi soalan saya, my main question is, what is your risk? How big is your risk? SL open. SL open, tapi yelah, open had mana? Margin dia sampai habis. There is no such thing as SL open. Dia ada margin open. Open margin, the whole margin. Full margin lah. So that full margin boleh tahan berapa pips sampai MC. Okey, tapi kalau kita memang allocatekan jumlah itu dan kita kira, kalau nak boleh buat, you allocate berapa banyak, hari ni trade $30. $30 ni untuk berapa pips. Lepas tu anda kira, lepas tu tunggu tempat, masuk. Masalahnya 50, dia boleh tahan 50 pips, buka chart terus tekan. Yes. Tapi biasanya $100 tu daripada berapa modal? Adakah itu 2%? Adakah itu 0.5%? Kadang-kadang dia 10% daripada modal asal. Takkan 10 session trading terus kaya. So, I mean, risk tolerance is really something yang quite subjective. But think about it. Saya kongsikan saya punya position sizing, core position sizing model kan. So, tengok. Because trading is not jump in, high risk, high return. I don't agree with that. There is no such thing as low risk, high risk. There is such thing as the right risk. What is the right risk for you? Not other people kata kau risiko 5%. 5%
Kalau itu duit anda nak pergi haji, anda pergi trade kan, ataupun nak bayar rumah minggu ni, anda nak trade kan, wow, faham. Tapi kalau itu duit tepi, tak ada apa-apa. Ada beza dia kat situ besar. So anda kena define kan apa risiko anda. So this is why these are the things that you need to think about. What is the meaning of least amount of risk here? Itulah pasal. Ya. You need to control your fear. Fear ni ada dua. Satu adalah success, satu adalah failure. The most sakit failure ni. Ya. Tapi ini dia boleh accumulate tau. Dia boleh accumulate. Dan tanpa sedar, anda akan banyak kehilangan duit. Sedangkan ni yang jenis tutup awal. Teknik dia kata belum lagi. Dia tengok alamak dah turun 3 pip turun. Terus tutup. Ni. Yeah. So, rules of the game is this. Keep it simple to be successful. Keep it simple. Untuk berjaya, anda kekalkan supaya dia simple. Bagi sebab analisa dalam trading anda. Gunakan tools yang betul dengan anda punya game plan. Dan juga mengawal risiko anda. Letakkan the if should. Maksud if should tadi yang ni. Buat analisa. Saya dah buat untuk anda. I hope slowly, I hope eventually, I hope by now, some of you dah boleh buat macam ni. Some of you dah boleh buat macam ni. I hope. Yeah? Dia cuma tangkap wave 3 je. But, Jajak. Dia Mawadah. Dia ucap. Khairudin. Amin. Alif. Kita cuba nak tangkap wave 3 je. Faham? Kita cuba nak tangkap wave 3. That's it. Yeah? Don't go and be in the market all the time. Don't. Yeah? When bila anda ke tepi, anda ke tepi. Yeah? I think bila saya explainkan yang tu tadi, mengenai wave 3 tadi, I think now anda dah nampak kan? Ya, itu tujuan kita. So kita nak tangkap momentum. Anda tak nak market sideways. Kalau market sideways, anda tak masuk. Lepas ada momentum tu biar. Kita letak BE, ambil separuh profit, dah tunggu. Kalau dia shallow correction, dia pergi lagi, yes. Kita tangkap yang besar. 4, 5, B, A ataupun 1, 2 sedikit, lepas tu 3 lagi, 1 ke atas. Then anda dah okey dah. Tak ada masalah. Anda cari yang lain. Tapi tu jangan trade satu pair. Aku trade gold sahaja. Aku trade euro sahaja. I don't agree benda tu. Yes, you can be good dalam GU. Tapi set up berapa kali ada wave 3? Berapa kali ada C? Faham? Sebab tu kita nampak orang yang buat yang macam tu tadi. Yang trade 5-6 pip, 3 keluar. Aduh. Soalan saya, stop loss dia berapa pip? Itu je. Your risk reward tak kena. Eventually, saya ada trader yang bagus untuk, dan saya kenal dia personally, dan yang scalper. Saya dah kata jangan scalp. Tapi you need to define scalping tu, saya kata masuk cepat, keluar cepat. Bukannya scalp tu dia kalau lebih daripada dia punya ni tempat tak kena, benda tu sideways dia tutup. Loss 2-3 pip dia tutup. Kita tak scalp, tunggu alamak float kan. Turun lagi. Tak. Layer satu lagi. Kita ambil tasbih, naiklah. Dia naik lepas tu. Alhamdulillah. Dia tak naik. Alah. Scalper cepat masuk. Anda cari definisi untuk scalping. Scalping, entry few seconds. And 2 minutes. Dia bukan 2 minutes. Bukannya kepada sejam. Mana ada orang scalping sejam? Itu intraday. Itu scalper.
Wave 4 dan wave 5 tak. Wave 4 and wave 5 you don't trade. Unless 2, 3, 4 and ini berlaku. Dan anda trade di lower time frame. Saya tak trade wave 4, sebab ingat tak saya duk sebut GN, GA jangan masuk. Where you are, ingat tak Gusmin? Saya sebut GA, GN ni jangan masuk. Kan? GA, GN ni jangan masuk. Sebab kita berada dekat wave 4. We are finishing wave 3 and we are ni wave 4 dekat sini. Ingat tak saya sebut yang ni? Yang ini. Correction 3 ni jangan masuk. Sini jangan masuk. Ingat tak? What you are trying to catch is this. 2 untuk 3. That's what you are trying to catch. Faham? Remember, wave 3 is the one with the highest momentum. Trading up here and trading down here tak sama. Tak sama. Momentum dia tak sama. Same dengan gold. Same dengan gold. Yes, ke atas lagi. But anda masuk dia sepatutnya sini dan sini. Or sini. Bukannya dekat sini. Ini divergence. Tak, yang tak hold lama sebab dia tak ikut sistem. Simple je. Kalau if you are not trading your system, anda akan dapati kan sama ada anda duk tengok chart. Saya gunakan ni. All these alerts. Saya gunakan alerts. Saya tak pergi and tengok, tenung. Tak. Because I know bila nak masuk, sekati dia lah kena BE ke apa. And itulah dia. Nak pandai trade. That's the problem. Nak tangkap every lekuk market. Lepas tu kata trading tak judi sebab ada analisa. Analisa dia tak sampai pun tempat dia dah masuk. That's the problem. Plan ahead. Percaya kepada your own system. Tugas seorang trader adalah ikut trading rule. Itu je. Bukannya tengok candle turun naik. Bukannya tengok candle turun naik. Minta maaf. That is not your job. Anda tak dapat nak kawal pun dia nak pergi mana. It's about us. It's about what you want. It's about mengikut strategi. Membuat strategi. Dan mengikut sistem. It's all about this. Create and maintain environment of you, continuous learning, adaptation, improvement untuk nak tahu how to get something from the market. And saya dah kongsikan kepada anda market dynamics. To me, use it. Anda nak guna gun, anda nak guna whatever support resistance, semua sama je. Alert wave sama je. You follow a rule untuk apa? Untuk nak faham what is happening dalam market. Itu je. Okay? And in system trading, what you want to do is to improve yourself from current state semasa, berikan apa yang anda nak, what is the end game for you, apa cara yang anda capai end game anda, and apa yang ada serta apa yang anda nak. Give it satu purpose yang nampak. Okay? Dan cerita kita tadi, I think this one I can't explain it clearer than this, where we are by memahami these three things. US dollar, yen dan indices. I hope anda semua jelas kepada bagaimana memahami dollar group punya movement, index punya movement dan yen punya movement
Dan bagaimana interaksi ketiga ni mempengaruhi apa yang nampak dekat komoditi, dollars dan juga pasaran komoditi itu sendiri. Sebab kalau kita bercakap mengenai event ini dan event ini, barang dia yang orang berniaga masih lagi benda ni. Faham? Faham? Masih lagi benda ni. Yang beli kat kilang, kita boleh cerita pumpang-pumpang copper China beli, menyokong pasaran copper. Copper naik kan. Lepas tu US dollar masih kekal lemah, US dollar bounce. Kita jangkakan copper pun akan ada retracement sikit ke bawah sebelum dia meneruskan kekuatan, fee dengar. Okey. Jadi kita tahu benda tu. Okey. Jadi inilah yang saya lihat kepada the whole market. This is representing to me this is my roadmap. Sama ada saya trade saham ke, short term interest rate ke, komoditi ke, apa ke, this is my roadmap. Kita tahu this is sebagai kesimpulan untuk hari ini. Kita tahu bahawa Fed sedang menurunkan kadar Fed, Central Bank dunia want to depress. Kita tahu ekonomi tak naik kan. Kalau ekonomi tak naik, Central Bank turunkan kadar faedah dan keep kadar faedah low, apa akan jadi kepada ini? Kalau Central Bank dan ni keep the interest rate low, you can be assured bahawa T-Note futures ni masih lagi disokong. Maksudnya interest rate dalam pasaran masih lagi berada dalam keadaan rendah. Boleh? Ini adalah berlawan dengan 10 year. Of course lah. Dia adalah benda yang exactly ni Okay, of course lah ya. Dan kita tahu ZN ni mempunyai correlation direct dengan gold. Dia mempunyai korelasi yang direct dengan gold. So kita ada gold yang buat higher high. What do you think about this? Kita ada satu lagi high high kat sini. What do you think about this movement? Will it make another high? Will this one make another high? Kalau anda tengok kepada structure, anda ada berapa channel dalam ni? Anda ada berapa channel? Kalau kita ambil daily ni adalah lower low. Ini structure dia kan. Ini 1. Ini 2. Dengan gold membuat higher high tadi, dan sini kita akan ada berapa lekuk? Kalau kita tandakan dia sebagai 5. Sebagai ni, kita akan ada 5 lekuk. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Okey? Dan kita ada satu correction. Ni correction. Saya bukan sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, kita ada satu lagi channel. Satu channel ada 5 lekuk. Boleh? Jadi kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, setakat ni kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita ada 11. Kalau kita katakan ini akan terus, kalau kita katakan setakat ni kita ada, okey, kalau dia adalah impulsif, kita katakan Fed tadi terus kekalkan kadar faedah, Central Bank ekonomi tak bagus,
interest rate tak dapat nak naik. Jadi kita katakan ini naik. Kalau kita katakan dia impulsif, apakah nombor-nombor untuk impulsif? 5, impulsif structure. 9, 13, boleh? 17, 21 dan seterusnya. Okey. Sekarang ni kita tengok ada berapa yang ada. Sekarang ni kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sini kita ada 11. Sini kita ada 11. Okey, ni dalam ni 11. Okey. Now, adakah ini boleh tak jatuh? Kalau kita katakan, dan ini berdasarkan goal tadi dia masih ke atas kan? Kalau kita tengok kepada internal yang kecil dalam ni, kita akan ada berapa? 1, 2, 3. And kita expect satu lagi ke atas. Kita expect satu lagi ke atas. Tak dapat. Dia tak hukum dalam wave dia tak cukup. 3, 4 dan 5. Okey? Faham? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 baru dia dapat jatuh. 11, 12, 13 tak dapat. Jadi kalau ini ke atas, masih lagi ke atas, goal nak ke mana? Goal nak ke mana? Ke bintang. Kalau ini masih ke atas, kita tahu ini mempunyai tekanan. Bila dia buat move ini, move wave 3 ni, kalau dia buat move wave 3 ni, kita expect dia akan buat satu turun. Maksudnya dalam ni, dalam ini, dia buat 1, 2, 3, 4, 5. Masa dia buat ini adalah masa untuk indeks buat ini. Buat ini. Mana saya punya indeks ni? Buat ini. Faham? Masa dia, masa dia naik ni. Bukan ni. Masa dia naik ni adalah masa indeks buat yang ini. Okey? Masa dia buat yang ini. Masa dia buat yang ini. Masa dia buat penurunan yang ini, ataupun dah bermula sekarang, adalah masanya untuk indeks buat kenaikan. Boleh? But not not to buy gold dekat cuk. Macam mana pun ini tak dapat nak habis sebab dia baru 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini kita ada 5 kan. 5, 6, 5. Ini adalah 11. Lepas tu ada tunggulah. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, ini adalah 15. Habis. Ni yang dalam ni tadi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Barulah dia dapat turun. Masa itulah baru gol ni. Kalau ini dia tak dapat. Dia tak cukup. Hukum dia tak cukup. Hukum dia tak dapat. Hukum dia tak dapat. Selagi ini berlaku, US dollar masih lagi depress. Interest rate dia rendah. Faham? Interest rate dia menuju ke arah rendah. Okey?
So the idea is still buying index, long yen index, long yen punya pair kecuali USD JPY. Dolar masih kekal lemah, tunggu dia punya retracement, and ke arah fixed market. Tunggu all this correction ke arah fixed market. Tunggu sebab we are changing. Hari ni berapa hari bulan? 6 hari bulan. I think saya pernah ceritakan ini. Kita dalam 6 hari bulan, continuation, maksudnya correction to start. 6 hari bulan, week 2. Kita masuk week 2, ada dalam ni. Ada dalam ni. Ada dalam ni. Tak ada perubahan trend. Week 2, 6 to 12. Continuation. Okay. Kalau anda nak cari bila yang dia turn, ni minggu depan. 13, 18. Tu major turning point. Ini Fibo, ni berdasarkan Fibo dah tahu. Okay. Okay. Try tengok apa dalam ni. Apa macam-macam ada dalam market outlook tu. Macam-macam kalau anda nak tahu. Saya nak cuba letakkan dia as simple as possible. So this is how I read the market, understanding the market, dan tunggu untuk set up. Follow your system, follow your day one. Kena stop loss, kenalah stop loss. Jaga duit. Kalau anda jaga duit, anda tak kisah kena stop loss ke TP ke apa. Anda cuma trade je, itu je. Ni kalau tak tamak, ni jangan trade. Saya cakap betul. Lama-lama anda akan hilang duit. Sebab itu, always believe in this. Invest dalam satu sistem, tagangkan sistem anda. That's it. Dia tak ada nak kaya cepat, nak kaya cepat. Tak ada. Ini berniaga. Tak adalah ambil satu projek terus bankrupt. Apa bisnes? Okay? Jaga risk. Okay, insyaAllah bersama lagi pada setelah malam nanti. I hope yang petang ni memberikan anda lebih simplify as we are finishing the cycle. Malam ni kita akan masuk kepada topik 20. William, Usmin, InsyaAllah bersama lagi pada malam nanti dan Helmi pada jam 8. Terima kasih semua. Minum, Jajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.